Selamat datang ke Politeknik Kota Kinabalu. Mari kita berkenalan dengan Sistem Penasihatan Akademik iaitu SPAK. Apakah itu SPAK? SPAK merupakan satu saluran perhubungan yang sistematik di antara pelajar dengan penasihat akademik iaitu PA. SPAK memastikan pelajar mencapai kecemerlangan akademik, mempunyai personaliti dan soft skill yang tinggi. Manakala PA berperanan membantu pelajar meningkatkan kemahiran dan mengatur strategi bagi mencapai tujuan berkenaan. SPAK merupakan satu sistem di mana pelajar akan diletakkan atau akan ditempatkan di bawah bimbingan seorang penasihat akademik iaitu PA sepanjang tempoh pengajian pelajar di Politeknik, iaitu selama 6 semester ataupun 3 tahun. Siapakah penasihat akademik iaitu PA? Penasihat akademik adalah pensyarah yang dilantik oleh Ketua Jabatan Akademik di Politeknik yang berperanan membantu pelajar meningkatkan kemahiran dan mengatur strategi bagi mencapai kecemerlangan akademik, personaliti yang baik dan mempunyai kemahiran insaniah yang tinggi. Dalam sistem penasihatan akademik iaitu SPAK, PA membantu pelajar dari segi akademik, di mana PA akan memberi panduan, bimbingan dari segi pengurusan masa belajar dan merancang pengajian agar pengajian berjaya ditamatkan pada masa yang ditetapkan. PA juga membantu dari segi kehidupan pelajar, iaitu bagaimana pelajar dapat mentransformasikan diri ke arah yang lebih baik dan meningkatkan kemahiran insaniah. Dari segi kerjaya, penasihat akademik memberi informasi-informasi berkenaan dengan kerjaya dan juga memberi panduan-panduan ataupun bagaimana bersedia menghadapi ke alam pekerjaan. Apakah peranan penasihat akademik iaitu PA? PA merupakan mentor kepada pelajar untuk membantu pelajar menangani masalah-masalah berkaitan dengan akademik dan bukan akademik. Dalam masa yang sama, PA juga merupakan tempat rujukan kepada pelajar berkenaan dengan pembelajaran dalam talian. Dengan PA juga, pelajar boleh mendapatkan info-info berkenaan dengan kurikulum, peperiksaan, peraturan politeknik yang terkini dan berkaitan dengan pengajian di politeknik. Selain daripada itu, PA juga merupakan tempat untuk pelajar menerima atau mendapatkan hikmat nasihat berkenaan dengan keputusan berkaitan akademik. Sekiranya PA tidak dapat membantu, PA boleh merujuk pelajar kepada pihak-pihak tertentu untuk membuat keputusan berkenaan dengan akademik. Berikut merupakan penasihat akademik semester 1 bagi Jabatan Kejuruteraan Awam JKA. Untuk kelas DBK 1A, penasihat akademik adalah Encik Edi Syaril bin Kamal. Untuk kelas DUB 1A, PA adalah Puan Yusma binti Awang Damit. Untuk kelas DKA 1A, P adalah Encik Muhammad Azman bin Muhammad Noor. Dan untuk kelas DKA 1B, PA adalah Encik LB Bartolomeus Philip. Penasihat akademik semester 1 untuk Jabatan Kejuruteraan Elektrik JKE. Untuk kelas DEE 1, PA adalah Puan Siti Salmia binti Muhammad Sarip. Untuk kelas DTK 1, PA adalah Puan TS Caroline Demi Sigian. Dan untuk kelas DEP 1, PA adalah Puan Nur Azura binti Osman. Penasihat akademik semester 1 untuk Jabatan Kejuruteraan Mekanikal JKM, Encik Petrus Banati adalah PA bagi kelas DKM 1A, Encik Aliuddin bin Aziz adalah PA bagi kelas DKM 1B, Encik Richard Tiam adalah PA bagi kelas DTP 1 dan Encik Muhammad Azhar bin Saidin merupakan PA bagi kelas DEM 1. Manakala penasihat akademik semester 1 untuk Jabatan Pelancongan dan Hospitality
JPH. Untuk kelas di HR1A, PA adalah Cik Nur Fatisha binti Abdul Talib. Untuk kelas di HR1B, PA adalah Encik Muzaffar bin Muhammad Sidin. Untuk kelas di HM1, PA adalah Puan Nur Azri Elias Anis Misban. Dan untuk kelas KHK1, PA adalah Puan Dharma binti Abdullah. Seterusnya adalah penasihat akademik semester 1 untuk Jabatan Perdagangan JP. Untuk kelas di AT1A, PA adalah Puan Wan Noraza binti Muhammad Elias Wan Mahmud. Untuk kelas di AT1B, PA adalah Puan Kemilia Elias Kamalia binti Sulimat. Kelas di LS1, PA adalah Puan Razina binti Sikul, manakala kelas di PR1A, PA adalah Encik Nazrin Azri bin No Azmi, dan kelas di PR1B, PA adalah Puan Syarifah Yuhayu binti Syed Hamid. Untuk makluman kepada semua pelajar semester 1, slot 1 jam pertemuan mingguan bersama PA telah ditetapkan dalam jadual waktu. Bermaksud, pelajar akan bertemu PA dalam talian untuk sesi pertemuan bersama PA. Seterusnya, pelaksanaan proses SPARK. Pelaksanaan SPARK melibatkan 3 proses. Proses yang pertama adalah pemantauan awal yang dilaksanakan pada minggu pertama hingga minggu kedua. Pada minggu pertama hingga minggu kedua, penasihat akademik akan memantau pelajar yang tidak dapat mengikuti kuliah disebabkan oleh caparan internet dan juga pelajar yang tidak mahir menggunakan mood pengajaran. Proses yang kedua adalah yang dilaksanakan pada minggu ketiga hingga minggu ke-6, di mana penasihat akademik akan mengambil tindakan berkenaan dengan kehadiran pelajar semasa menghadiri kuliah dalam talian, pembelajaran dalam talian. PA juga akan mengambil tindakan sekiranya ada isu-isu atau masalah-masalah yang masih perlu dirujuk seperti pendaftaran kursus dan sebagainya. Pada minggu ketiga hingga ke-6, PA akan memberi maklum balas atau memberi maklumat kepada pelajar berkenaan dengan penambahan dan pengguguran kursus. Seterusnya, proses yang ketiga adalah pemantauan berterusan yang dilaksanakan dari minggu ke-7 hingga minggu ke-14. Dalam minggu ke-7 hingga minggu 14, PA akan mengambil tindakan berkenaan dengan kehadiran pelajar. PA akan memantau kehadiran pelajar secara berterusan. Mana-mana pelajar yang mendapat kehadiran kurang daripada 80%, pelajar ini berkemungkinan besar akan ditahan daripada menduduki peperiksaan akhir. PA juga akan mengenal pasti pelajar jika ada lagi pelajar yang menghadapi isu tentang PDP online. Contoh PDP online ialah masih ada pelajar yang masih tidak dapat menghantar tugasan-tugasan ataupun kuis ataupun test yang diberi oleh pensyarah kursus. Dan akhir sekali, PA juga akan memaklumkan kepada pelajar pada minggu ke-10 hingga minggu ke-12 berkenaan dengan penilaian keberkesanan SPARK yang perlu pelajar nilai pada minggu ke-10 hingga minggu ke-12. Pada minggu ke-7 hingga minggu ke-14, PA juga akan melengkapkan keperluan-keperluan dokumen-dokumen yang perlu ada dalam iPad. Apakah peranan pelajar bersama penasihat akademik? Pertama, pelajar wajib hadir dalam sesi pertemuan bersama PA dan turut serta dalam aktiviti-aktiviti yang disediakan oleh PA. Pendaftaran kursus telah dilakukan, bermaksud pelajar telah mendaftar semua kursus yang diambil pada sesi ini. Pelajar juga perlu mengikuti pembelajaran dalam talian. Itu adalah kewajipan seorang pelajar. Sekiranya pelajar menghadapi sebarang isu-isu ataupun masalah, contohnya ketidakhadiran dalam kelas, sakit dan sebagainya, pelajar perlu memaklumkan kepada penasihat akademik dan juga pensyarah kursus. Pelajar perlu membuat penilaian keberkesanan SPARK
pada minggu ke-10 hingga minggu ke-12. Pelajar membuat penilaian sekali sahaja pada minggu berkenaan. Ini boleh dibuat dalam sistem SPNP, iaitu di bahagian iPad. Pelajar boleh merujuk kepada penasihat akademik berkenaan dengan isu-isu atau masalah-masalah perkara seperti berikut. Sekiranya pelajar berhadapan dengan masalah pembelajaran, contohnya pelajar tidak faham sesuatu topik yang dipelajari, pelajar tidak fokus semasa menghadiri pengajaran pembelajaran dalam talian, ataupun pelajar menghadapi sedikit tekanan ketika menyiapkan tugasan di mana pelajar tidak tahu bagaimana mengagihkan masa, ataupun juga pelajar berhadapan dengan situasi di mana ada ahli kumpulan yang tidak sependapat, tidak sepahaman dalam melaksanakan tugasan yang diberi, maka pelajar berkenaan tidak perlulah malu-malu, tidak perlulah segan untuk menyatakan ataupun meluah kepada PA. PA pastinya akan membantu mencari jalan terbaik menangani masalah-masalah pelajar ini. Mudah-mudahan dengan atas bimbingan, nasihat daripada PA, ini dapat diselesaikan dengan baik dan pelajar boleh fokus semasa belajar di Politeknik. Salah satu sebab ketidakhadiran pelajar menghadiri kelas online adalah masalah kesihatan. Sekiranya ini berlaku kepada pelajar, pastikan pelajar maklumkan kepada PA dan juga pensyarah kursus. Adalah menjadi tanggungjawab pelajar untuk mendapatkan sijil sakit, cuti sakit daripada klinik yang terdekat untuk diserahkan kepada pensyarah kursus dan juga PA. Sekiranya pelajar memerlukan bantuan dari segi kewangan, pelajar boleh merujuk kepada penasihat akademik. Pastinya penasihat akademik akan membantu pelajar untuk mendapatkan maklumat-maklumat berkenaan dengan pinjaman, beasiswa, bantuan one-off dan lain-lain kepada pelajar. Pelajar boleh memohon bantuan kewangan ini melalui penasihat akademik. Selain daripada mendapatkan info ataupun maklumat daripada penasihat akademik, pelajar juga boleh mendapatkan sebarang informasi tentang bantuan kewangan melalui unit beasiswa Politeknik maupun Jabatan Hal Ehwal Pelajar. Kita semua sedia maklum pandemik COVID-19 belum lagi berakhir. Keadaan ini telah mengubah corak pengajaran dan pembelajaran di kebanyakan institusi pengajian tinggi termasuklah sekolah-sekolah. Di Politeknik Kota Kinabalu, mod pengajaran dan pembelajaran adalah secara hybrid. Sebahagian kecil, pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan secara bersemuka bersesuaian dengan keperluan program dan selebihnya adalah pembelajaran dalam talian. Bagi pembelajaran secara dalam talian, pensyarah kursus kebanyakannya menggunakan aplikasi pengajaran dengan menggunakan Microsoft Teams, Webex,
Google Meet, Zoom dan sebagainya. Sekiranya pelajar kurang mahir menggunakan aplikasi-aplikasi berkenaan, pelajar bolehlah bertanya kepada penasihat akademik ataupun pensyarah kursus untuk belajar lebih dalam bagaimana menggunakan aplikasi berkenaan. Pastikan pelajar memahami dan tahu menggunakan aplikasi supaya mudah pelajar mengikuti proses pembelajaran dan pengajaran. Berikut merupakan jadual pendaftaran kursus. Setelah pelajar semester 1 melapor diri pada minggu pertama, pelajar perlulah mendaftar kursus terlebih dahulu sebelum memulakan pembelajaran di Politeknik. Kebiasaannya, penasihat akademik akan membantu pelajar untuk mendaftar kursus. Jika tidak dilakukan, pelajar perlulah mendaftar kursus sendiri dengan memilih kod-kod kursus yang ditawarkan pada sesi semasa. Pelajar perlu memastikan kod-kod yang dipilih itu adalah kod-kod yang benar dan betul. Pada minggu kedua, merupakan tarikh akhir pensyarah kursus memilih pelajar. Sekiranya pensyarah belum memilih pelajar, pelajar perlu mengingatkan pensyarah kursus untuk memilih pelajar masuk dalam kelas pembelajaran pada sesi berkenaan. Pada minggu ketiga hingga minggu ke-6 merupakan minggu menambah kursus dan mengukuh kursus. Menambah dan mengukuh kursus ini selalunya dilakukan oleh pelajar-pelajar semester 2 dan ke atas. Tarikh terakhir setiap aktiviti adalah hari Jumaat pada minggu berkenaan. Jumlah kredit yang perlu diambil oleh pelajar pada setiap semester adalah di antara 12 hingga 20 jam kredit. Sebarang kelewatan pendaftaran kursus tidak boleh diterima kecuali atas sebab-sebab tertentu yang dibenarkan dan mendapat kelulusan daripada Timbalan Pengarah Akademik. Bagaimana pelajar mendaftar kursus dan di mana pelajar mendaftar kursus? Pelajar terlebih dahulu perlu login SPNP www.spnp.polykk.edu.my. Pastikan pelajar memasukkan username yang betul dan password yang betul. Pelajar boleh masuk di bahagian iDaftar. Ini merupakan paparan iDaftar, di mana pelajar boleh mendaftar kursus sendiri. Sekiranya penasihat akademik tidak mendaftarkan pelajar, pelajar boleh melakukan pendaftaran kursus dengan masuk di bahagian iDaftar. Klik nombor 4, iaitu daftar kursus. Pastikan pelajar memilih kod-kod kursus yang ditawarkan pada sesi ini, semester 1. Dalam paparan iDaftar, pendaftaran kursus ini terbahagi kepada subjek-subjek atau kursus-kursus mengikut semester. Pastikan pelajar memilih kod-kod yang betul untuk semester 1. Setelah pelajar klik daftar, simpan, pastikan pelajar klik slip pendaftaran sebagai bukti pelajar telah mendaftar dan sebagai simpanan kepada pelajar dan juga simpanan kepada penasihat akademik. Untuk makluman pelajar semester 1, modul inspirasi diri iaitu MIND diguna pakai dalam pertemuan bersama PE. Diharapkan buku ini dapat membantu pelajar meningkatkan potensi minda, keyakinan diri ke arah kecemerlangan diri, kehidupan dan kerjaya. Setiap pelajar wajib untuk muat turun modul ini di SPNP. Ini merupakan contoh takwim pelaksanaan SPARK yang melibatkan penggunaan modul MIND. Pertemuan bersama PA akan berlangsung hingga minggu ke-14. Aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam modul MIND akan dilaksanakan oleh penasihat akademik bergantung kepada kesesuaian masa dan keperluan pelajar mengikut semester. Di manakah pelajar boleh mendapatkan buku MIND ini? Terlebih dahulu, pelajar perlu login ke SPNP, kemudian masuk bahagian iPad. Di sanalah pelajar akan lihat satu pautan tentang buku MIND. Sekiranya pelajar tidak berjaya menemui buku MIND tersebut, pelajar bolehlah merujuk kepada penasihat akademik masing-masing. Seperti yang diterangkan di awal penerangan berkenaan dengan SPARK, salah satu peranan pelajar adalah membuat penilaian keberkesanan SPARK. Penilaian ini dibuat pada minggu ke-10 hingga minggu ke-12. Penilaian keberkesanan SPARK ini boleh didapati di iPad SPNP.
Sekiranya pelajar telah menemui pautan penilaian keberkesanan Spark, pelajar akan melihat paparan penilaian yang mengandungi 17 item soalan. Dinasihatkan kepada semua pelajar, sebelum membuat penilaian, pelajar perlulah terlebih dahulu membaca arahan dan memahami soalan yang diberi. Jika pelajar kurang faham, bolehlah merujuk kepada PA masing-masing untuk mendapatkan penerangan. Penilaian yang diberi oleh pelajar sangat memberi kesan kepada sistem penasihatan akademik. Justru itu, pelajar perlulah membuat penilaian yang sewajarnya. Akhir sekali, selamat maju jaya kepada semua pelajar semester 1. Jumpa anda di puncak kejayaan.